الفاتح لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على شفاء الأعداء سوء الله الفرج من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم من الأموات والنية الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا وقنا جميع حجانا وارفعنا في العليم مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين وعلى كل صالح حسن وأسرف الصالح عند بدء دروسهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. مالك يوم الدين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudahkan untuk kita pada hari ini, hari yang mulia, untuk sama-sama baca hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kelas yang sebelum ini kita berhenti pada hadis nombor 10, hadis innamal khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Insyaallah hari ini mulai pada hadis nombor 11 insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة قال حدثني أبي بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم أجبه. قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه رواه البخاري. نعم. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. Siapa nak tolong baca terjemahan? Ya, bismillah. Kita sama-sama buat sama-sama insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, silakan hadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dari Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu anhu katanya, adalah saya sedang melakukan solat, tapi tiba-tiba Nabi SAW memanggilku. Namun aku tidak memberikan jawapan kepada baginda SAW. Saya berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya saya sedang melakukan solat. Nabi SAW berkata, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, berilah jawapan kepada Allah dan Rasulnya apabila dia mengundangmu. Kemudian baginda SAW bersabda, mahukah kamu saya berikan pelajaran kepadamu tentang surah yang paling besar dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid? Lalu baginda SAW memegang tanganku ketika kami hendak keluar. Maka saya berkata, wahai Rasulullah SAW,
Sesungguhnya engkau telah berkata kepadaku, sungguh aku akan memberi pelajaran kepadamu surah yang paling agung dalam Al-Quran. Nabi SAW bersabda, ia adalah segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam yang merupakan sabul mata'ani, Sab'ul Mathani. tujuh ayat yang selalu diulang-ulang dalam Al-Quran Al-Azim yang telah diberikan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, barakallah fiki. Alhamdulillah. Tadi anti baca terjemahan betul, wallahu alam. Dia bukan di sini dalam, wallahu alam, bukan dan Al-Quran. Sebab dan wal Quran azim. Naam, wal Quran azim. Dan Al-Quran Al-Azim, bukan dalam, dan Al-Quran Al-Azim Dan yang telah Al-Quran. diberikan. Okey. Masya Allah, barakallah fikin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ini adalah menunjukkan pada kemuliaan pada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini adalah surah yang mulia di dalam Al-Quran, 7 ayat yang kita baca pada setiap hari. Dan maknanya adalah terlalu besar. Dan subhanallah, surah Al-Fatihah ada di dalamnya doa, ada pujian pada Allah Subhanahu wa taala dan ada doa pada Allah Subhanahu wa taala pada setiap kali kita baca. Tapi banyak pada orang termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang dhaif ini, kadang-kadang kita baca laju. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak ada lah ruh ni yang betul-betul. Kita pada setiap kali kita baca surah ini kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri pada kami jalan yang lurus padamu ya Allah. Jadi perlu pada kita di masa kita baca surah ini, di mana-mana masa adalah hadir hati kita. Dan kita tahu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kami minta tolong iaitu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri hidayah pada kami ya Allah. Naam, dan kita ingat itu adalah tidak ada jalan yang jalan yang lurus, jalan yang betul itu selain pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah ini adalah di antara amalan orang-orang yang saleh. Amalannya adalah pada surah Al-Fatihah sangat besar. Di antaranya adalah bacaan pada setiap pagi. Dia nak minum air, siapa tak minum air setiap pagi-pagi? Kita pagi-pagi minum sekurang-kurangnya 1 cawan, 1 gelas. Adalah di antara amalan orang yang soleh, dia akan ambil cawan air dan dia akan baca 7 kali surah Fatihah atasnya. Akan baca 7 kali surah Fatihah atau sekurang-kurangnya sekali. Kemudian dia baca dan dia minum air tu. Ini adalah jadi sebagai air untuk rawatan. Orang pergi dekat guru, pergi dekat ustaz ke minta, Syekh boleh tak baca atas air ni untuk kita, untuk buat air ni sebagai untuk rawatan, boleh tak? Kita buat untuk diri kita, untuk diri sendiri. Setiap pagi amalkan dengan bacaan surah Al-Fatihah atas air tu. Bacaan Al-Quran, inna نجم من القرآن ما هو شفاء ونجم من القرآن ما هو شفاء. Sesungguhnya adalah di dalam Al-Quran itu adalah syifa. Ayat-ayatnya adalah syifa, ubat untuk orang beriman. Nah, jadi bagaimana kalau ubat yang kita nak minum tu iaitu air yang ada di atasnya bacaan ayat yang mulia, ayat Al-Quran Al-Karim dengan niat, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, jadikan air ni untuk rawatan untuk diriku, ya Allah. Untuk bagi saya kuat untuk ibadahmu, ya Allah. Untuk bagi saya dekat padamu, ya Allah. Nah, kita bacalah ayat Al-Quran ini dan kita minum. Dan di antara amalan juga orang yang soleh, apabila adalah dia ada urusan yang penting pun, ya saya ambil ini daripada amalan ini daripada guru saya. Guru saya Syekh Abdul Huda Al-Yaqubi. Saya belajar dengan beliau. Dia kata di antara amal mujarrab,
Mana amal mujarrab? Amal mujarrab yakni perbuatan yang mujarrab, iaitu orang yang buat, lakukan dan dapat hasil daripadanya, iaitu bacaan 7 kali surah Fatihah. Bacaan 7 kali surah Fatihah atas niat yang kamu nak lakukan. Contoh, ada exam, baca 7 kali surah Fatihah atas niat Allah SWT mudahkan. Ada urusan yang penting, baca 7 kali Fatihah atas niat Allah SWT mudahkan. Ini adalah di antara amalan orang yang saleh dan kira di antara amalan yang mujarrab. Maksudnya ramai yang orang yang amalkan dan Alhamdulillah dapat hasil padanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita daripada orang yang bertakwa, orang yang saleh. Surah Al-Fatihah, surah yang mulia, yang paling mulia di dalam Al-Quran Al-Azim. Seterusnya, hadis ke-12. حدثنا وبه إليه حدثني محمد بن المثنى حدثني وهب حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق فقام معها رجل من ما كنا نأبنه برقية ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ فأمر له ب30 شاة وسقانا لبنا فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية. أقسموا واضربوا لي بسهم. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا هشام حدثنا محمد بن سيرين حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا. حديث رواه البخاري. نعم. Silakan. Saya baca Syekh. Boleh? Yalah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sejumlah sahabat Nabi SAW datang ke salah satu desa orang Arab dan mereka tidak diterima sebagai tetamu. Ketika mereka dalam keadaan demikian, pemimpin penduduk desa itu disengat binatang. Orang desa itu bertanya, adakah kamu mempunyai ubat atau adakah di antara kamu yang pandai membaca ruqyah? Para sahabat menjawab, kamu tidak mahu menerima kami sebagai tetamu. Kamu tidak akan mengubatinya sebelum kamu memberikan sesuatu kepada kami. Mereka lalu memberikan beberapa ekor kambing. Lalu salah seorang daripada mereka membaca Quran iaitu Al-Fatihah. Setelah itu mengumpulkan air ludahnya di mulutnya dan meludahi yang sakit itu. Orang itu lalu sembuh. Mereka menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, kami tanya dahulu kepada Nabi SAW baru kami ambil. Lalu mereka pergi bertanya kepada baginda. Baginda tertawa dan berkata, siapa yang memberitahukan kepadamu bahawa ayat itu ruqyah? Ambillah kambing itu dan memberi saya sebahagian padanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Alhamdulillah. Barakallah. Masya Allah. Ini yang kita cakap tadi adalah surah Al-Fatihah kira sebagai ruqyah juga. Nabi SAW apabila sahabat ceritakan apa yang sahabat itu buat, apa yang dia lakukan, Nabi SAW aqarrahu fi dhalik. Yani maksudnya Nabi SAW tak kata padanya, kenapa kamu buat seperti itu? Kenapa kamu baca surah Fatihah itu? Dan sebagainya. Tak. Nabi SAW tak sebut seperti itu. Dan Nabi SAW adalah aqarra amalahu, yani adalah iqrar pada amalannya, maksudnya tidak menolak pada amalannya. Dan ini adalah amalan untuk kita juga, untuk kita amalkan di dalam hidupan kita. Daiman, selalunya kita ingat Asy-Syafi huwa Allah. Asy-Syafi huwa Allah. Tidak boleh kita i'tikad adalah yang beri kesihatan adalah doktor.
atau ubat yang kita ambil daripada doktor tu. Bukan itu yang bagi kesihatan. Yang bagi syifa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adalah ambil ubat itu adalah namanya amalkan dengan asbab. Kami tidak mahu adalah ambil asbab tapi lupa Tuhan sebab. Dan kami tidak mahu adalah dekat pada kami nak ambil apa? Pada al-i'timad ala rabbil asbab, maksudnya kita kalau sudah tawakal kepada Tuhan segala sebab tapi kita tak amalkan dengan sebab. Tidak boleh seperti itu. Nabi SAW kata pada seorang sahabat, i'qil wa tawakkal. Sahabat itu adalah dia biarkan untanya di masa dia nak masuk dalam kalau tak silap, dia biarkan unta tu dekat luar tanpa ikat dan balik tak jumpa unta tu. Jadi dia menadulah tentang bab ini, kenapa seperti itu. Nabi SAW kata pada dia apa? I'qil wa tawakkal. Bukan adalah maknanya tawakal, maknanya kita biar seperti itu. Tak, kita amalkan dengan asbab. I'qil. Ikatkan. Ambil tali tu, ikat binatang itu dulu. Kemudian kamu sebut tawakal. Seperti itu juga. Tidak sah orang yang dia kata, tak apalah, saya minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, Asy-Syafi, yang akan beri kesihatan pada syifa, beri rawatan, beri kesihatan syifa pada orang yang sakit. Saya akan minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tak amalkan dengan asbab. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, "Wala tulqu bi anfusikum ila tahlukah." Jangan adalah kamu baling diri kepada tahlukah. Maksud tahlukah maksudnya adalah sampai kamu mati, walayazubillah. Jangan adalah kamu biar diri seperti itu sampai apa? Sampai keadaan mati, walayazubillah. Itu adalah disebabkan apa? Akibat adalah kamu tak nak amalkan dengan asbab. Bukan seperti itu. Islam ajar kita untuk amalkan juga dengan asbab. Tetapi jangan kamu ingat sebab itu adalah dia yang akan beri pada kamu syifa. Dia sebab itu tidak akan beri, maksudnya ubat tak akan beri syifa. Yang akan beri syifa adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia adalah salah satu untuk asbab. Yani kami yakin pada Allah, ya Allah yang akan beri syifa, tapi saya makan ubat itu untuk apa? Untuk dapat kesihatan, insya-Allah balik kesihatan saya balik insya-Allah dengan baik. Ranya daripada sakit-sakit yang kira ramai yang kata ubat pun tak laku dengannya. Ubat pun tidak ada manfaat dengannya. Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala izinkan pada orang yang sakit seperti itu dia sihat. Sampai balik ke doktor itu, doktor tanya, bagaimana tu? Kamu makan apa? Apa yang kamu makan pada ubat? Saya makan apa-apa. Saya macam ni je, tak makan apa-apa. Ada ramai yang jadi dengannya seperti itu. Saya ada kenal seorang yang dia sakit kanser. Yang dia sakit apa? Kanser. Bukan sakit adalah sakit yang biasa tu. Sakit kanser. Dia doktor sudah letak dan tanda tarikh untuk apa? Untuk nak buat operation untuk ni. Orang itu dia pergi ke umrah. Pergi ke umrah waktu tu, umrah atau haji, wallahu alam. Saya tak ingat betul-betul dulu dia ceritakan dengan saya. Dan saya kalau ceritakan dengan kamu sekarang siapa orang tu, ramai orang kenal. Tapi mungkin benda itu rahsia lah bagi dia, kita tak nak ceritakan. Dia pergi kepada satu tempat, pergi kepada Makkah dan Madinah di masa musim haji. Dia doa Allah SWT dekat sana. Dan dia mandi dengan air Zam-Zam. Dia mandi dengan air Zam-Zam dekat situ. Dengan doa Allah SWT, sebab dia sudah penat, sampai sudah berkeadaan penat sangat dengan makan ubat dan sebagainya. Sudah doktor letak tarikh untuk operation. Jadi dia minta satu benda sebab operation tu bahaya. Dekat, kalau tak silap, dekat otak tu. Jadi sebab operation tu bahaya, dia minta satu benda. Dia nak pergi ziarah Baitullah dulu, kemudian dia buat operation tu. Dia minta nak pergi ke sana dulu. Dia pergi ke sana, minta Allah SWT dengan sungguh-sungguh dia minta pada Allah SWT. Balik ke Malaysia, Doktor Syekh balik, dia kata,
Mana sakit tu? Kamu buat rawatan dekat sana ke? Tak ada. Tak ada tempat, macam tak ada nampak ada buat operation apa-apa. Apa yang kamu buat? Ha? Kata saya, doa Allah Subhanahu Wa Taala dekat sana. Saya menangis dekat sana. Saya doa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala beri badan yang syifa. Dia sudah pergi ke sana dengan yakin yang beri syifa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tak tinggalkan asbab. Dia sudah janji dengan doktor. Kata nanti saya balik, saya akan jumpa dengan doktor. Tapi bagi saya nak pergi rumah Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Jadi dia sudah amalkan dengan asbab, sudah terima sampai keadaan untuk nak kena operation. Okey, saya terima. Tapi dia pergi ke sana, dia nak usaha satu yang terakhir sebelum tu. Dia sudah cuba macam-macam rawatan. Pada orang ruqyah, pada orang baca Quran untuknya dan sebagainya. Tak ada apa. Pergi ke sana, balik, subhanallah, dia sudah sihat. Tak ada apa-apa sakit. Subhanallah. Kisah ini adalah benar. Dan saya dengar pada orangnya terus. Bukan adalah daripada orang. Itu pada orangnya terus. Dan orangnya yang saya cakap ramai orang kenal dekat Malaysia. Ha. Subhanallah. Alhamdulillah ala kulli hal. Maksud pada saya adalah kita amal dengan asbab. Tapi jangan lupa Tuhan yang jadikan semua sebab-sebab itu. Faham? يعني عمل كان نعمل في الأسباب وكأنها كل شيء ولا ننسى رب الأسباب. Kami amalkan dengan sebab itu adalah macam itu adalah yang syaratnya, tak ada syarat lain. Tapi jangan lupakan Tuhan yang jadikan sebab-sebab itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hadis yang seterusnya, حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قرأ بالآيتين. وحدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. نعم. Silakan. Siapa nak tolong baca terjemahan? Ya Allah, hadis terakhir ni dengan kita hari ni. Saya baca Syekh, insyaAllah. Okey, silakan. Bismillah. Ya. Ya, bismillah. Bismillah. Allah, Allah. Okey, silakan. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Kathir, beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Syu'bah daripada Sulaiman, daripada Ibrahim Nakhai, daripada Abdul Rahman, daripada Abu Mas'ud Al-Ansari, daripada Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca 2 ayat dan telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan daripada Mansur, daripada Ibrahim An-Nakai, daripada Abdul Rahman bin Yazid, daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhum. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah pada waktu malam, maka kedua-duanya mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Alhamdulillah. Nah. Dua ayat yang terakhir pada surah Baqarah. Akhir surah Baqarah. Nah, 2 ayat ini adalah ayat yang mulia. Siapa yang dia baca pada malamnya, waktu malamnya, maka kedua-duanya mencukupinya. Yani kafatah. Kalau kita tengok pada 2 ayat itu, akhir 2 ayat pada surah Baqarah, kalau kita tengok tafakkur padanya, satu-satu pada ayat itu, akhirnya kalau kita ambil kita ambil pada akhir ayat dalam surah Al-Baqarah itu, apa yang ada di dalamnya sampai adalah cukup baginya. Bagaimana 2 ayat itu? Kalau kita ambil pada ayat amana rasulu, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Macam diingatkan pada kita ni, Allah SWT bagi pada kita setiap orang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah beri pada setiap nafsu apa yang dia mampu. Dan adalah pada bab ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Laha ma kasabat, akan dapat balasan hasil amalannya. Apa yang kita amal dekat dunia ini, pada amalan yang baik, ada hasil untuknya, ada balasan untuknya akan dapat. Wa 'alaiha ma iktasabat, dan seperti itu adalah akan ada balasan untuk amalan yang tidak baik. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Naam. Kemudian adalah datang selepasnya, Rabbana. Ini adalah minta pada Tuhan kami, ya Allah, ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Siapa daripada golongan kita ini adalah tidak pernah salah, tidak pernah dan melakukan adalah benda yang ada badannya, yang tidak dapat dalamnya ridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin adalah dalam keadaan masing-masing adalah daripada kita ada kesalahan kecil, kesalahan besar, nauzubillah. Masing-masing kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bih. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami sudah sampai pada keadaan rasa sudah berat sangat, sudah rasa tak mampu, rasa sudah berat sangat atas diri kamu. Bacalah ayat ini. Kita rasa dalam keadaan susah seperti itu, Rabbana la tahmilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna. Kami minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ampunkan untuk kami, bantukan kami, waghfir lana warhamna, rahmat pada kami ya Allah, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat ini adalah dua ayat yang mulia, dan itu adalah dua ayat yang kita kena amalkan pada setiap malam. Bacaan adalah dua ayat ini sebelum kita tidur, dengan 3 qul ataupun 4 qul lagi baik. Qul al-kafirun, qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. 4 qul dengan dua ayat ini, Masya Allah, jadi macam apa panggil, pagar untuk kita. Insya Allah kamu tidak ada apa-apa gangguan pada kamu sampai kamu siang kamu, sampai pagi kamu. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Orang cakap kita takut, kita risau, kita ni macam-macam. Tapi tak amalkan dengan ayat-ayat yang menjauhkan pada kita, diri kita adalah syaitan. Menjauhkan pada diri kita adalah benda yang tidak baik. Amalkan Al-Quran dengan Al-Quran Al-Karim. Di antara amalan Nabi SAW adalah sebelum tidurnya adalah baca 3 qul, dan yanfus fi kaffaihi, tiup dekat tangannya, kemudian sapukan seluruh badannya. Itu adalah di antara amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita usaha insya-Allah untuk jadikan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu amalan kita, maksudnya adalah amalkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pada kita semua insya-Allah. Hada wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, hari ini kita ambil hadis yang tadi kita ambil tu lebih kurang dalam 3 hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf, hari ini saya ada satu kelas lagi berkaitan dengan satu pusat pengajian yang lain pada tempat saya. Jadi ada sudah berjanjian sudah berapa tahun kita ada kelas. Jadi insya-Allah kita berhenti dekat sini, ambil hanya masa setengah jam. Insya-Allah berkat. Setengah jam berkat insya-Allah. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan apa yang kita belajar ada manfaat untuk kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Ingatkan pada diri saya dan juga kepada semua untuk kita gunakan masa yang baki daripada masa ini adalah untuk kita dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, banyakkan doa
dan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyakkan pada amalkan salih pada hari-hari yang mulia ini, khususnya adalah menjaga untuk bab silaturahim, dan juga adalah menjaga pada bab infak, maksudnya tentang sedekah jariah untuk kita usahakan ada pada hari-hari yang mulia seperti ini sedekah jariah. Kita cari mana ada masjid, mana ada surau yang dalam keadaan pembinaan, kita cuba infak. Jadi seperti ini adalah amalan sedekah jariah untuk kita, insya-Allah. Itu adalah di antara benda yang bagus kita kena usaha di masa ini, hari-hari yang mulia ini. Dan juga ulama ajarkan pada kita untuk kita niat yang baik. Bukan sahaja adalah contoh, kamu adalah kebetulan bulan ini kamu tak mampu nak tolong siapa-siapa. Tapi kamu sekurang-kurangnya kamu usaha, niat. Dalam hati kamu kata, ya Allah, ya Rabb, di hari yang mulia ini, saya niat, ya Allah, saya nak tolong orang lepas ni. Saya nak bantu orang. Saya nak usaha untuk jadi di antara orang yang membawa manfaat kepada orang yang lain. Kita niat. Kita niat yang baik saja, niat saja, kamu sudah dapat pahala. Bagaimana kalau kamu sudah amalkan? Niat saja kamu sudah dapat pahala. Kamu sudah lakukan amalan itu, kamu dapat 10 kali ganda sampai 700 kali ganda. Semoga Allah Subhanahu wa taala, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada siapa yang dipilih. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pada orang yang salih. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin.